dia untuk siapkan skrip sepenuhnya lah. So dia akan ada satu proses lain lagi lah. Lepas skrip tu dah siap, akan ada proses lain lagi antara director dengan writer terbilik sekali untuk perhaluskan lagi skrip tu lah. Betul ya? Okey. Saya nak patah balik sedikit tadi pasal yang audience tadi, ya, pasal penonton tadi. Dan juga tentang apa perkembangan filem kita, cakap nampak yang dia progres yang bagus sekarang ni apa semua, dengan wujudnya filem-filem yang yang bermutu, yang menjaga semua production designnya, sound, apa semua benda sangat orang kata sangat detail lah, sangat kemas lah kerjanya. Okay. Saya tanya sebab isu ni banyak timbul apabila ada juga lambakan filem-filem yang asal boleh, filem-filem yang filem-filem yang diorang buat yang asal siap je, tapi mutunya tak diambil kira, kualitinya terbiar kan, tak dijaga apa semua. Dan ada juga antara penonton-penonton kita yang mengatakan bahawa tak nak pergi tengok lagi filem Melayu ni, karut je, semua buruk semua ni apa semua. So dia bagi impact negatif pada keseluruhan. So dia bagi genre filem Melayu. So sekarang soalan saya pada Gaz adalah apakah wujudnya filem-filem yang begini mengganggu proses pengembangan filem kita untuk menjadi lebih baik? Of course dia mengganggu lah, sebab filem ni akan membuatkan penonton dah tak percaya tau pada filem yang berkualiti. Bila keluarnya filem yang bagus, orang dah tak nak tengok sebab dahulunya ada filem yang teruk. Jadi kita sebagai filmmakers ni kena ada rasa tanggungjawab, sebab kita kena fikir penonton keluar pergi tengok wayang tu bukannya murah sekarang. Satu tiket paling murah pun sekarang RM17, RM15. Dan nak keluar tu dengan minyak, dengan parking, dengan nak beli popcorn apa semua tu, all in all satu kepala Islam maybe RM30. Itu satu kepala. Jadi expectation diorang nak tengok satu filem yang berkualiti, yang memuaskan hati, sebab tiket yang dibayar tu sama dengan filem yang diorang boleh tengok filem Hollywood. Jadi saya rasa filmmaker kita kena ada rasa tanggungjawab sama ada nak teruskan lagi atau tidak buat filem-filem sampah ni. Bukanlah nak cakap filem tu sampah tu sesampah-sampahnya, tapi penonton yang sekarang ni pula terlalu kejam. Filem saya pun baru-baru ni diorang cakap editing tu macam sampah. Pada kita ni rasa kita dah buat sehabis baik dah. Tapi kita kena faham juga kenapa penonton bersikap sedemikian dan apa yang diorang nak. Okay, diorang nakkan kualiti, diorang nakkan kepuasan maksima dengan apa yang dia bayar. Jadi itu tanggungjawab kita. Jadi kalau sebagai seorang filmmakers, kalau kita nak buat story walaupun maybe bajet tu tak tinggi, pastikan jalan cerita tu kena engaging, kena ada two ways of communication between penonton dan pembikin. Jadi bila penonton tengok tu, dia ada rasa pada filem tu, dia ada rasa pada jalan cerita tu. Itu tanggungjawab kita sebagai seorang pengkarya di Malaysia ni. Okey, relate dengan soalan tu juga. Sebab saya rasa soalan ni interesting untuk dibincangkan juga. Perlu ke untuk proses itu, perlu ke Finas atau apa-apa badan lah yang menguruskan filem dekat Malaysia ni untuk bagikan kita klasifikasikan filem-filem tu. Maknanya dia ada macam, kan kat Hollywood dia ada grade B movie, grade A movie, dia ada benda-benda macam tu. Apakah rasa perlu ada pemisahan macam ni, ataupun just throw semua sekali bagus dengan baik dalam satu bucket? Saya rasa susah sebab di Malaysia rakyat dia tak ramai. Dah lah rakyat tak ramai, terpecah kepada bangsa. Dan bangsa-bangsa ni pula dia suka tengok bangsa filem dia sendiri. Kebanyakan. Jadi susah untuk kita buat satu panggung yang tayangkan filem-filem grade B, grade C je. Dan satu panggung tayangkan grade A. Sebab kalau terpecah macam gini, susah untuk kita dapatkan jumlah kutipan yang bagus. Dan filem tu ramai orang pergi tengok, susah sebab negara kita kecil dan terpecah kepada berbagai bangsa. Jadi saya rasa tak nak kita kena buat satu filem yang boleh merangkumi semua peringkat bangsa, peringkat umur, jadi semua orang boleh enjoy tengok filem tersebut. Kalau kita pecahkan, macam Amerika tu besar, dia orang ada
panggung untuk tengok filem avantgard je. Dan ada juga penonton datang sebab penduduk dia terlalu ramai. Jadi kalau kat Malaysia ni saya rasa tak sesuai. Jadi kita kena educate, kena didik penonton-penonton kita untuk appreciate filem-filem yang bermutu. Dan bila kita nak didik tu maknanya kita sendiri kena buat filem yang bermutu lah. Jangan ambil mudah pada character design, pada production design. Walaupun bajet tu tak ada, tapi as a director, as a producer, dia kena ada that niat tu. Dia kena ada cakap, oh filem ni aku nak cinematography the best. At least something lah. Sebab sekarang ni susah nak kata orang bagi alasan cinematography tu tak elok sebab kita dah banyak kemudahan. Banyak teknologi. Kita dah ada kamera yang macam-macam canggih yang makin lama makin kecil dan murah. Kita dah ada lampu yang dah makin kecil tapi boleh terang dia. Nauzubillah. Jadi dah tak ada alasan. Kita kena belajar dan as a filmmaker, tak kira usia ke apa ke, jangan selalu berada di comfort zone, selalu belajar dan belajar. Upgradekan diri, upgradekan diri ya. Dan ini juga yang masalah juga antara filmmaker kita yang kadang-kadang dia orang tak upgrade kan, dia tak upgrade. Kadang-kadang dulu dia menghasilkan filem-filem yang bagus tapi sebab dia tak upgrade sekarang, so bukan tak bagus filem dia, tapi filem dia tu masih lagi berada di takut yang kalau 80-an lah, kalau 90-an, 90-an punya look and style dia masih tak berubah sebab dia tak upgrade dia punya pengetahuan. Okey, baru jugalah, I think last year, ujung tahun macam tu, ada netizen kan pantai penggiat filem kan sebab buat filem bagi dia orang macam filem sampah lah, filem buruk. So dia orang hentam pembikin filem. Maksudnya dia orang maki kan filem yang buat itu sebab dia orang cakap yang dia orang berhak untuk cakap macam tu sebab dia orang keluarkan duit untuk tengok filem. Dia orang bukan tengok free. Kalau duit dan sebagai customer yang pembeli yang membeli tiket tengok dia ada right untuk marah orang yang buat filem sampah. Bagi Gas, wajar ada tak tindakan tu? Kita sebagai makers, kita kena bersedia lah. Kita kena bersedia untuk dihentam sebab kita buat sesuatu, sebab kita berada dalam industri ni, kita berada di dalam bidang ni bidang yang di mana kita sendiri pilih, kita buat ni untuk tontonan orang. Okay? Jadi bila kita buat untuk tontonan orang, kita kena bersedia untuk dihentam. Jadi awal-awal lagi tu, bila kita rasa, contohlah, aku nak kena buat filem ada 200,000 tapi banyak gila action scene ni, boleh ke buat? Buat jugalah. Itu masalah dia. Jadi bila buat juga, yang akan keluar tetap akan teruk. Dan bila orang hentam, jangan salahkan netizen, kena salahkan diri sendiri. Sebab benda ni semua kena start daripada kita. Kita ambil job tu sebab apa? Sebab nak survive, atau sebab nak nama, atau sebab buat je lah for the sake of tolong kawan-kawan. Tapi di penghujungnya dia makan diri kita. Jadi kita kena be realistic. Jadi saya rasa untuk netizen hentam tu, yelah netizen pun satu mulut dia orang pun boleh tahan juga. Jadi tapi nak kita terpaksa terima lah. Kita terpaksa terima dan ambil itu sebagai pengajaran dan cuba lagi untuk buat yang memenuhi permintaan dia orang. Ya. Saya setuju lah. Saya setuju dengan benda tu yang bila Gas katakan duit. Kadang-kadang yalah kita dapat 200-300 ribu tapi nak buat filem action pack, nak buat filem pakai CGI lah, bagai lah apa semua, tapi bajet 300 ribu. So maknanya kita senang cakap, kalau kita nak berak pun kita tengok lubang jubur kita dululah. Maknanya kalau berak besar boleh koyak lah maknanya. So it depend on the size juga. Okay, sebab benda ni saya berpegang dengan benda ni guys. Sebab saya tak salahkan bajet. Maknanya kita boleh je buat filem bajet 300 ribu. Tapi yang penting adalah cerita apa yang kita nak sampaikan dan pendekatan apa yang kita nak pergi. So maknanya kalau bajet 300 ribu kita buat cerita love story ke, cerita yang realism punya story ke apa ke, so dia akan cukup dan janji story dia kena strong, kena kuat. Dengan bajet 300 ribu saya percaya boleh buat. Tapi masalah dia bajet 300 ribu tapi nak buat filem macam Fast and Furious for example dengan bajet 300 ribu memang jahanam lah.
Memang jahanam kan. Jadi bajet tu bukan satu isu lah maksudnya, tapi kita kena sesuaikan dengan bajet kita dan apa benda yang kita nak buat. Okey. Dan sebagai film director juga, kita kena jujur jugalah bila producer cakap guys, I ada 1.2 million je ni, tapi I nak buat filem ni letup sana letup sini. Kita kan awal-awal cakap kena beritahu producer tak boleh ni. Kita kena beritahu kenapa. Jangan ambil je lepas tu lantaklah nak idea apa kan. Jangan. Sebab itu semua akan kata orang, it will hurt your own career at the end of the day. So kalau tak boleh, beritahu awal. Dan kalau boleh, kita jangan ambil kesempatan kepada producer tu. Kita kena bantu dia juga. Sebab mungkin satu hari nanti kita akan jadi producer juga. Jadi bila kita bantu producer tu, kita beritahu apa risiko dia buat macam gini. Tapi producer tu nak juga buat macam itu, okay, then dia tahu risiko yang dia ambil. Jadi kita kena bagi juga pencerahan kepada producer. Faham. Sebab ada banyak juga director yang macam tu kan, yang bila producer cakap tu semua okey, boleh. Sebab mungkin dia melihat ini sebagai job je, sebagai untuk kerja dia. Habis projek habis kan. So filmmaker juga harus ada tanggungjawab lah. Harus ada ada tanggungjawab dia sendiri sebagai pembikin. Dia tak boleh just buat saja asal boleh. Alright. Okey, sebenarnya soalan-soalan yang saya letak kat sini ni kebanyakan dah semua saya tanya kat sini. Dan tapi ada satu soalan kat sini ni ada satu soalan ni. Satu soalan ni. Bang, dia Eli Arifin ni tanya, siapa yang sepatutnya dipertanggungjawabkan untuk menukar mentaliti penonton? Siapa yang sepatutnya ditanggungjawabkan untuk menukar mentaliti penonton untuk menonton filem yang lebih berat dan mendalam? Saya kalau bagi saya lah, kalau bagi saya nanti bagi guys atau apa lah, guys mungkin ada ni, tapi kalau bagi saya rasa itu tanggungjawab ini ada dua, sebab kita kurang pengkritik. Maknanya pengkritik ni bukannya dia hentam lah, maknanya dia bagi ulasan dalam filem dia, dan banyak budaya menulis filem, budaya untuk sebab saya baru ni saya pergi tengok juga, bukan baru ni lah, ada saya kelab juga pergi macam YouTuber yang bercakap pasal filem lah apa semua ni, yang famous sekarang ni Zaf lah, Zaf Vlog kan, Zaf Pixel apa nama dia, Pixel apa ada Pixel Zaf lah. So nama Zaf ni saya baca komen-komen dia banyak orang yang follow dia, banyak orang yang ikut dia. So kata Zaf ni banyak peranan. Maknanya untuk nak kata filem tu bagus atau tak, tapi berdasarkan taste dia lah, taste Zaf tu sendiri lah. So kalau taste dia suka dengan filem tu, netizen akan support filem tu. Netizen yang follow dia akan support. Jadi kalau saya rasa peranan YouTuber ni juga mainkan peranan penting untuk bagi ulasan yang bagus, yang jujur. Maknanya kalau filem tu bagus semua, dia harus cakap, maknanya seru orang untuk pergi nonton filem ni, sebab dia pun ada pengaruh dia juga. Itu bagi saya lah, selain daripada pembikin tu sendiri. Maknanya harus terus buat filem yang bermutu, sebab nanti dia akan ada follower dia sendiri. Macam Gas ada follower sendiri. Kalau filem Gas keluar je akan ada orang pergi tengok, sebab orang dah follow kerja-kerja Gas yang dulu. So dah ada latar belakang dia, dah ada referennya, filem-filem dia, Gas filem dia macam mana. So dia harus bina itu juga. Itu bagi saya lah. Kalau kita nak harapkan badan-badan lain macam kerajaan ke, Finas ke, apa ke, saya tak rasa yang benda ni diorang mampu buat. Untuk saya pula, benda ni semua start daripada rumah. Bila saya cakap start daripada rumah tu, maknanya penonton kalau dia di rumah, mereka akan tonton TV, betul? Jadi saya rasa pihak TV station pun sepatutnya slowly mulakan kata orang program-program ataupun tayangkan filem yang start mengambil kira mesej yang berat, mesej yang ada impak kepada society. Dan kena berani. Itu yang kadang-kadang saya marah dekat TV, sebab
bukan apa, saya faham itu semua kata orang nak ikut permintaan daripada advertising company apa semua, permintaan daripada klien. Tapi pada masa yang sama diorang pun ada kebebasan dan perlu berani untuk tayangkan drama-drama ataupun telemovie yang bermutu, yang macam selalu Abang Sabri Yunus buat. Saya suka. Saya suka filmmaker macam itu sebab itu adalah platform di mana penonton boleh tengok secara percuma dekat dalam rumah. Bila banyak telemovie ataupun drama macam gini orang tengok, kita jamu penonton dengan makanan, kita suap mereka dari, dan akhirnya mereka akan ada rasa, ada taste nak tengok cerita-cerita macam itu. Jadi bila kita dah start daripada rumah dan banyak orang suka pada filem macam itu, barulah orang akan keluar pula ke panggung untuk menonton filem yang macam tu. Jadi kita kena start daripada situlah. Saya nak seru, saya berharap sangat untuk pihak TV dapat kembalikan zaman kegemilangan telemovie atau drama yang kata orang ada taste, ada message, dialog yang sedap dan lakonan yang mantap. Itu saya minta sangat. Okey, saya juga melihat bahawa sekolah juga memainkan peranan yang penting, education. Art education in school. Maknanya di sekolah kita ada benda ni. Saya rasa persoalan ni dah lama dibangkit-bangkitkan, maknanya art education in school. Maknanya kita kalau dulu dalam teater, maknanya ada teater di sekolah, maknanya sebagai core curriculum kan, teater di sekolah yang boleh untuk ni apa semua, dan dia juga macam di sekolah kita boleh buat benda-benda yang macam seminggu sekali atau sebulan sekali screening filem-filem yang bagus, so student akan membincangkan tentang filem. Saya rasa ini peranan guru lah, peranan cikgu yang mungkin dia minat filem, dia boleh buat benda-benda menjadi kelab filem di sekolah ke, ada kelab filem di sekolah. Sebab kita tengok dari sudut bola lah guys, orang yang tak tahu pasal permainan bola ni, dia tak boleh ini peranan guru lah, peranan cikgu yang mungkin dia minat filem, dia boleh buat benda-benda menjadi kelab filem di sekolah ke, ada kelab filem di sekolah. Sebab kita tengok dari sudut bola lah guys, orang yang tak tahu pasal permainan bola ni, dia tak boleh tengok bola ni. Dia tengok bola apa, dia kata duk kejar bola dari hujung-hujung lah, apa semua bola sebiji, ambil lah seorang sebiji. Sebab dia tak faham game tu macam mana. So kalau dia faham game tu, dia akan appreciate more. Kalau macam sama juga kalau di sekolah, kita dah bagi pendahan tentang good film ni, dan peranan filem ni. Sebab saya melihat filem ni mainkan peranan yang sangat besar. Dia bukan hanya sekadar hiburan semata-mata. Sebab filem dan seni-seni yang lain ni, dia dapat mengubah sosiopolitik sebuah negara ni. Kita tengok balik macam revolusi Perancis dulu, macam mana jatuhnya pemerintahan beraja dekat Perancis hanya melalui gerakan kesenian juga di belakangnya, melalui painter-painter, pelukis-pelukis apa semua. So saya tak nak guna perkataan education sebab macam tu macam terlalu mendidik sangat, tapi lebih kepada untuk bagi pelajar-pelajar ini pendedahan tentang filem supaya dia dapat appreciate filem, dan juga seni-seni yang lain lah, seperti yang filem saja. Itu juga akan bagi satu akan membantu kita yang untuk menjawab soalan tadi tu, yang pasal macam mana nak bagi penonton kita menonton filem yang bagus. Tadi ada satu soalan daripada Ellie tu juga, dia tanya apa kita, abang dan saya sebagai pengkarya, apa kita punya langkah inisiatif untuk buat orang being educated lah, being dalam menonton filem apa semua ni. Kalau jawapan saya, Ellie, saya welcome pada mana-mana institute untuk panggil saya bagi talk ke apa ke, untuk bagi workshop pasal filmmaking. Dan insyaAllah satu hari, saya tak tahulah sama ada perlu tak saya buat YouTube channel saya sendiri, di mana dalam video YouTube tu saya
ingatkan nak buat as a content yang mengetengahkan pasal filem, dan filem-filem yang saya buat saya kupas lah, dan segala kerja kreatif saya, music video apa semua, saya ingat saya nak kupas dalam bentuk YouTube content. Saya tak tahu orang nak tengok ke tak. Bagus. Saya rasa itu satu idea yang bagus untuk mungkin sekarang tak berguna, tapi dia akan berguna di masa akan datang untuk anak cucu kita mungkin. Sebab benda ini tak akan hilang kan, benda ini akan jadi satu akhir yang kita boleh gali balik, cari balik segala benda-benda, dan itu juga akan membantu pembelajaran. Maknanya kadang-kadang orang nak pergi college tak boleh. Saya pun sebenarnya terlintas juga benda-benda macam tu, nak masukkan macam acting lah. Sebab bidang saya acting, so lebih pada benda-benda tip-tip lakonan ke atau apa orang kata write up sikit lah pasal lakonan, tapi YouTube kita bercakap sikit pasal lakonan apa dia macam kelas tutorial tentang acting macam tu. So I think is a good idea untuk gas teruskan benda tu. Okey, InsyaAllah. Ini berkaitan dengan bulan dan pria terhebat. Soalan ni hari tu filem tu masuk seminggu lepas tu PKP. Ada seminggu kan, lepas tu terpaksa dihentikan. Tak, 3 hari, 4 hari je. 4 hari kan, tak sampai seminggu. Saya pun tak sempat pergi tengok sebab saya syuting kat Johor tu. Saya balik 2 hari, lepas tu terus PKP. Tak sempat buat apa. So nak tengok pun tak sempat. So Ana Jobling Ana Jobling. Okey, teruskan. Mak dia ada kat IG ni. Aku kawan dengan mak dia tau. Kau jangan main-main. Alhamdulillah. Okey, teruskan lepas tu. Okey, lepas tu dihentikan. So nanti kita tak tahu PKP ni berapa lama lagi. So macam mana nanti tarikh nak keluar, sebab kita tahu nanti dah ada tarikh wajib tayang yang dah lock sampai hujung tahun, dah ada kan. So nanti kalau filem ni nak sambung balik keluar tu macam mana proses dia? Macam mana, apakah dia terpaksa masuk sekali dengan yang dah ada sebelum ni? Okey, yang itu saya sendiri tak pasti, because saya bukan di kalangan producer yang menerbitkan filem tersebut. Tapi yang saya dengar daripada pihak executive producer, pihak Astro Shaw dan Scope, mereka mengatakan yang akan dipertanggungjawabkan untuk memberi slot tu ialah LPF yang akan tentukan bila filem ni akan ditayangkan semula. Tarikh yang sebenarnya saya tak pasti bila lagi lah. Jadi apa-apa pun memang akan ditayangkan semula. Dan saya harap of course lah, baru 3 hari. Baru 3 hari kan, takkan nak tutup dah, mesti akan tayangkan lagi. Saya pun tak sempat tengok lagi. Wah, nak juga Tok Ayah tengok dan review filem saya. Nervous ni. Kita tengoklah. Tengok okey. Tengok trailer okey. Memang saya rasa trailer tu memang memanggil orang untuk pergi tengok. Tentang filem saya tak tengok lagi, so saya tak boleh lah nak bercakap pasal filem tu. Sebab tunggu saya tengok, nanti kita sembang-sembang lah. Boleh. Okey. Soalan terakhir adalah sekarang tengah buat apa? Maknanya dalam proses PKP ni 2 minggu, dari 2 minggu ke 2 minggu, maknanya sebulan akan jadi sebulan lah kita punya PKP ni setakat ni. So ada apa-apa gas buat dalam tempoh ni ke? Saya tengah nak apply grant. Kandungan production daripada Finas, di mana insyaAllah kalau dapat ini akan merupakan filem pertama terbitan company saya dan terbitan saya sendiri. Genre dia action, komedi dia light lah, taklah 100% komedi, tapi dia berkisar pada satu tempat saja. Dan saya ambil kata orang reference daripada filem-filem Korea dan filem barat seperti biasa, di mana 90% filem ni akan berlaku di satu location saja, tapi dia action. Jadi itu agak mencabar, agak sukar juga, dan saya harap saya berjaya mengisi borang untuk minta grant tu. Ni grant luar negara. Tak, dalam je, Finas grant. Finas. Okay, all the best. Mudah-mudahan dapat lah tu.
InsyaAllah kalau ada rezeki kita bekerjasama mungkin Tok Ayah akan berlakon dengan saya untuk pertama kalinya. Oh, pertama kali kan? Aduh, lama. Lama saya tunggu tau. InsyaAllah kali ni, insyaAllah. Sebab saya memang dah bukan nak mengampu, tapi saya dah dalam kepala tu saya dah start tulis dia punya outline cerita, watak-watak tu, dan memang saya dah standby lah watak untuk Abang Namron kita. Okey, insyaAllah. Okey lah, guys, itu saja saya rasa untuk kita sharing hari ni. Sebab saya memang ambil masa ni tak akan lebih 1 jam untuk live ni. Alright. Dan netizen warganet yang tak dapat tengok live ni boleh tengok live ni dekat IG story, ataupun kalau dah terlepas IG story boleh pergi ke YouTube. Sebab saya dah ada YouTube sekarang, guys. Wow. YouTube channel saya, boleh pergi sana lah untuk menonton interview penuh ni, temu bual yang penuh bersama Gas Abu Bakar. Alright guys. Okay. Terima kasih banyak kerana melayan saya. Kata-kata terakhir saya, terima kasih saya ucapkan kepada Abang Namron kerana sudi menjemput saya. Saya amat terharu sebab deep down inside saya rasa saya masih small lagi, tak sebaris dengan orang-orang yang hebat. Lepas tu, insyaAllah saya akan hasilkan filem-filem yang bermutu dan berjiwa akan datang, dan saya harapkan support daripada semua penonton di Malaysia untuk kita bawa filem kita ni keluar lah. Itu yang penting. Untuk orang luar tengok budaya kita, cara kita bekerja, cara kita buat filem. Itu harapan saya lah. Betul. Kita jaga kita. Okay, Toya, stay safe ya. Alright. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, itu dia Tok Ayah. Baru saja selesai sembang santai dengan Gas Abu Bakar. Dan interesting, banyak benda yang topik-topik yang menarik. Banyak juga ilmu-ilmu yang Gas kongsikan dengan kita hari ini. Dan banyak juga yang Tok Ayah belajar daripada Gas. Dia seorang yang hebat lah. Dia perjalanan seni dia pun macam belajar, dia memang belajar secara formal di Universiti Multimedia, belajar dalam film and animation, start buat musik video, lepas tu masuk ke TV, mengarah untuk TV, kemudian masuk ke dalam filem. Dan filem dia Bulan dan Pria Terhebat akan disambung tayangannya selepas PKP ni. Tarikh baru tak dapat lagi. Nanti insyaAllah lepas PKP ni dia akan umumkan. Dan Tok Ayah sendiri pun tak sabar untuk menonton filem Bulan dan Pria Terhebat ni. Okey. Terima kasih semua. Okey, sini Abang Amirul Effendi bila nak live. Okey. Nanti saya akan cuba dapatkan Amirul Effendi untuk live sama-sama dengan saya lepas ni. Tapi tak tahu bila lagi sebab dah ada orang-orang lain yang akan interview, yang saya akan interview. Jadi harap sabar. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.